ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Allah Subhanahu wa taala dalam pada kesempatan yang berbagi menyambung kajian Palestin, dan pada kesempatan yang baik ini saya nak kongsikan pada malam ini empat bab. Okey. Jadi pada malam ini kita dah mula lebih fokus lagi dan kita akan sampai pada ini. Jadi malam ini kita nak tengok perbandingan cara berfikir, cara berfikir antara orang Israel dan juga orang Islam, dan cara perbandingan berfikir ataupun ramai dari orang Israel dan juga orang Islam. Di sini dah bersilah sekian. Kita terus pergi pada bab yang pertama. Bab yang pertama mengenai tanah di Palestin. Okey. Tanah di Palestin bagi kita orang Islam, dia adalah tanah wakaf. So, saya dah terang pada kelas yang awal macam kisah-kisah timeline dia berkenaan dengan tanah wakaf orang Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuat satu ataupun menganugerahkan satu sistem bagi orang-orang yang beriman dari satu sistem daripada tanah wakaf. Tanah wakaf ini milik seluruh orang beriman, walau di mana pun berada. Dia adalah wilayah persekutuan Muslim. Wilayah persekutuan Muslim. Kalau tuan-tuan pergi ke Jepun, ada masjid di sana, itu tempat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk, boleh rehat. Ada kadang-kadang yang dijamu kita makan. Pergi mana-mana pun, pergi Spain, tanah-tanah orang yang bukan Islam. Ada sekalian, di Spain ada masjid, kita boleh duduk, kita boleh rehat, meraihkan kita. Di mana-mana pun, dekat Eropah, dekat mana itu, di mananya. Jadi di antara tanah wakaf yang terpenting adalah tanah wakaf di dekat sekitar Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi kita tidak merampas tanah itu. Jadi diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Saya cerita pada kelas yang pertama daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada Nabi Sulaiman, daripada zaman Nabi Isa, dan zaman Nabi Isa AS. Dan kemudian diberikan kunci Baitul Maqdis wakaf kepada umat Islam, iaitu kepada Sayyidina Umar, dan bermulalah berpindah tanah wakaf itu daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebab itu kita terus jagakan sampai satu ketika peperangan salib berlaku pada 1089 Masihi. Tombangnya Palestin, tombangnya Baitul Maqdis di tangan tersalib daripada Eropah 1089 Masihi. Jadi ketika itu orang-orang Arab telah mula lemah semangat. Lalu kenal kita kan. Ketika itu yang antara yang membangkitkan untuk melawan tersalib bukan orang Arab. Ketika itu orang Kurdish. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian ada dua bangsa yang dihapuskan British negaranya, tak ada negara dah. Sebab dua bangsa ni kalau dia ada negara, dia kuat mempertahankan Islam. Satu bangsa Kashmir, dibelah negara dia, letak pada Pakistan dan letak pada India. Yang kedua bangsa Kurdistan. Kurdistan dibelah, sebahagian diletakkan kepada Turki, sebahagian lagi diletakkan kepada Iraq, dibelah, tak ada negara. Jadi sebab dia telah di negara, dia letak mempertahankan Islam. Dia Kurdish adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi selepas itu berlalu masa internasional, dan Salahuddin dapat ambil balik 1187 Masihi. 1199 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengambil balik. Dan kemudian ketika itu bersambung tentera Saljuk orang Turki, dan akhirnya berada dalam
jagaan orang Utsmaniyah. Orang Utsmaniyah bukan orang Arab, bukan orang Arab pun. Ini namanya itu tanah wakaf. Dan setelah itu bila kita sebut tanah wakaf, kita faham benda ini dan kita pertahankan itu dengan kefahaman. Bukan semangat semata-mata. Dan kenapa kita ada orang memperlecehkan kita boikot barang Israel. Tengok orang pakai waste barang Israel juga. Mungkin bahasa yang lebih realistik kita cakap buy last. Tak jumpa barulah guna. Selagi mana jumpa alternatif, jangan guna. Okey, awak nak boikot barang Israel, guna kereta Israel lah, guna apa nama sistem Boeing terbang untuk Israel buat apa. Yang belum ada orang Islam punya last baru kita akan guna. Selagi ada alternatif, kita tak guna. Berapa saya tengok orang pelikih, komunitas Islam pelikih. Israel konon itu, tak tahu itu. Bailas pada saya. Habis itu, macam mana yang kita nak elak? Itu fardu kifayah. Seluruh umat Islam wajib membuat satu alternatif. Seluruh umat Islam wajib. Kita selagi mana boleh elak. Jadi macam di Malaysia ni sudah sampai hasilnya. Ayam goreng tempatan, ataupun apalah boleh dinaikkan. Itu fardu kifayah seluruh kita. Untuk membuat betul-betul satu alternatif produk bagi orang-orang Islam. Tak jumpa, okey. Jawapan kepada orang yang terlekehkan. Guna kita. Kalau kita tak jumpa alternatif, kita tak guna. Saya rasa kita boleh berfikir. Kalau kita nak cerita dan cakap. Okay. Jadi, kita tanah wakaf dia kefahaman. Okay. Daripada sudut Bani Israel, apa pandangan dia mengenai tanah Palestin? Bagi dia tanah itu tanah yang dijanjikan untuk dia. Sebab itu dia nak ambil. Dan dalam kita Islam, kita ada kaedah matlamat tidak menghalalkan cara. Benda ini tak ada pada orang-orang kafir ataupun pada orang-orang Israel. Sebab matlamatnya pada dia, orang kafir dia tanah ini dijanjikan untuk dia. Sebab itu dia nak ambil. Hatta budak kecil pun kalau perlu dibunuh, dia akan bunuh budak kecil. Itu kita nak faham cara pemikiran dia. Sebab itu kita kenapa budak kecil budak dibunuh? Pada dia ini tanah yang dijanjikan. Ini beza cara kita memandang. Kita orang Islam tidak akan mengambil hak orang lain. Contoh, apa yang berlaku di Palestin, ada tanah yang orang Arab jual pada orang Israel. Ada. Orang Arab jual pada orang Israel. Salah satunya, satu tanah yang berada di Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive. Dekat Mount of Olive ada satu tanah, orang Arab diberikan cek, open cek, dia nak tulis berapa je tanah ni jual kat sana. Dan tanah itu dijual oleh orang Arab. Orang Islam tak pernah pun nak rampas tanah itu. Kalau nak, kita akan tebus balik, kita beli. Kita tak akan rampas tanah orang. Sebab kita tidak menghalal, matlamat tidak menghalalkan cara. Hak orang adalah hak orang. Sebab itu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar buat satu perjanjian. Perjanjian itu masih lagi terdapat dekat dalam gereja dekat Jerusalem. Replika dia ada di Masjid Umar dekat dekat Jerusalem. Dipanggil Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar. Pendekkan perjanjian itu tulis maknanya orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah. Sama-sama bayar kan? Sama-sama bayar. Maka sama-sama hak dilindungi. Sebab orang kafir tidak bayar zakat, dia bayar jizyah. Kenapa orang kafir tidak bayar jizyah? Sebab orang Islam bayar zakat. Sama-sama dilindungi. Sejengkal pun Sayyidina Umar tidak ambil tanah orang-orang yang berada di situ jadi kita tahu. Ini beza cara pemikiran. Dia menghalalkan cara. Bagi dia betul, dia akan buat apa saja. Jadi maknanya bagi kita wakaf, kita kena pertahan. Bagi dia tanah yang dijanjikan untuk dia nak rampas apa itu suka-suka. Jadi muslimin dan muslimat itu bab yang pertama mengenai tanah Palestin. Okey. Bab yang kedua yang kita nak faham adalah bagi kita orang Islam, okey,
Memang akan berlaku zaman dan akan ada nanti Nabi SAW sebut zaman kebangkitan. Zaman kebangkitan Islam. Dan zaman kebangkitan Islam itu antara yang menyemarakkan kebangkitan itu adalah orang-orang daripada timur. Dan orang-orang daripada timur. Nanti akan ada satu yang disebut sebagai panji-panji hitam dan daripada timur. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu a'lam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun, wallahu a'lam. Sebab itu para sahabat selepas wafat Nabi SAW mengislamkan anak-anak timur, termasuk kita maksudnya. Dia mengislamkan. Dalam waktu zaman para sahabat itu ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Dua kerajaan besar adalah Rom dan juga Parsi. Dua laluan besar dunia adalah Spice Route dan Silk Route. Silk Route laluan sutra, Spice Route laluan rempah. Silk Route ni dari Xi'an. Xi'an ni ibu kota China sebelum Beijing itu. Lalu Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khizar pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Spice Route daripada Guangzhou melalui Semenanjung, bukan melalui kita ni, dari Semenanjung melalui Selat Melaka ni, pergi ke Perak, India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Lalu rempah tidak kalah pentingnya dengan dalam sutra. Kalau sutra itu daripada kemewahan, rempah ni diperlukan untuk makanan dan untuk ubat-ubatan. Untuk ubat-ubatan. Contoh sekalian, nak perang ni dia kena plan, well plan. Kena betul-betul ada perancangan dia. Jadi kita cerita perang dulu, ada perancangan dia dalam silat. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita masukkan kuda. Ini pertandingan 100 km dekat Terengganu. Tunjang ni macam bilang dah. Lepas 100 km. Pukul 5 petang bermula, 5 pagi baru habis dekat pukul 5 pagi. Berhenti sembahyang. Sekejap. Sampai 9. Untuk naik kuda sejauh 100 km, kita kena planning kesihatan dan fit kita. Yang kedua, kuda kena training. Kuda tak boleh mengambil banyak, tak boleh. Semput dia tidak boleh orang. Yang ketiga, ketika hari kejadian, kena planning. Makan pukul 12 tengah hari, makan sikit. Sebab nak pukul 5 nak start kan. Pukul 3 kena makan sikit. Minum tak boleh banyak. Penat macam mana pun naik kuda, minum tak boleh banyak. Kalau tidak berkocak perutnya. Jangan muntah. Kita kalau makan kan akan burn jadi energi di depan 5 jam. Kalau pukul 3 saya makan, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pukul 8, pukul 9 dah flat. Dah memang tak ada tenaga. Nak makan tak boleh makan kari, kena makan sikit-sikit. Kena makan tak berkuah. Nak plan. Pegang sama juga. Dia bukan main perang macam kena perang muntah lah kalau makan banyak. Makan sikit tak ada tenaga. Pegang kita tak tahu pukul berapa habis. Mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam, 6 jam, 8 jam, 3 hari, 5 hari, 10 hari. Pegang. Kena plan. Antaranya rempah sangat penting. Kalau rempah ni betul-betul yang akan bagi tenaga, betul-betul yang akan bagi kita fit. Lalu rempah yang sangat penting tuan-tuan. Daripada Guangzhou melalui Selat Melaka. Kalau dulu orang dulu tak nak Selat Melaka, dia akan lalu segenting kera. Segenting kera sekarang dekat rumah patangnya atas tu. Ada dia punya apa nama? Distance tu dalam 40 km. Dia akan daripada China parking kapal, angkut naik gajah, seberang sini naik kapal lain. Kalau tak ada, nak naik kapal sama, kena lalu bawah naik balik. Jadi ada dua laluan besar dunia. Dua-dua diislamkan oleh para sahabat. Silk Route dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Makamnya berada di Uyghur, China. Laluan rempah Spice Route dipimpin oleh Abdullah bin Abi Waqqas. Makamnya berada di Guangzhou, China. Di Guangzhou. Depan makam itu tulis kata-katanya. Kami datang ke negara China untuk mengislamkan China dan Tanah Timur. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China, apa Islam tersebar di bumi China. Bukti Islam tersebar. Ada bukti itu.
Kan? Jadi kebangkitan akhir zaman antara yang menyemarakkan adalah bangsa-bangsa timur. Sebab itu orang, kan saya dah cerita, orang Yahudi ni oleh kerana banyak nabi diturunkan oleh daripada bangsa dia, jadi nature percaya benda lain dia memang ada kat dia. Sampai tak ada panduan, sampai ada khurafat. Dia terlalu khurafat. Badan dia penuh tangkal. Badan dia penuh tangkal. Saya dah cerita. Kenapa dia kena baling batu, dia boleh tembak walaupun budak-budak. Sebab bagi dia kena batu tu suai. Suai tu 40 hari. Dia kena pergi dekat dekat dinding tu, wali wall tu dia kena macam buat amalan lah untuk hilangkan suai tu pada dia. Dia sangat percaya kepada sahabat. Sebab itu kenapa dia percaya hadis Nabi. Dan sebab itu kenapa dia datang ke timur untuk kafirkan balik bangsa timur. Tuan-tuan, benda ni bukan dongeng. Anak kita dan 3 belajar kenapa patut pergi selatan ke belakang. 3G. Gold, glory, gospel. Untuk mengkafirkan bangsa timur balik. Sebab nanti sebut. Akhir zaman, kebangkitan Islam antaranya daripada anak-anak sebelah timur. Dan kita sebahagian daripada anak-anak timur. Tuan-tuan kena ingat benda tu. Kita sebahagian daripada anak-anak timur. Sampai masa benda itu akan datang untuk kita menjaga betul-betul agama. Betul-betul akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bagi orang Yahudi pula, kita kebangkitan daripada timur. Bagi orang Yahudi, kedatangan daripada timur. Kedatangan siapa? Kedatangan Dajjal. Dia semua yakin Dajjal itu daripada timur. Ini selaras dengan hadis Nabi SAW, iaitu ketika ada satu grup sahabat. Grup sahabat ni, dia ni nelayan. Orang Arab ni dia antara yang mahir juga belayar. Nama dia adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari. Sayyidina Tamim Ad-Dari, dia bermula pelayarannya di Yambuk. Tuan-tuan, Yambuk ni dekat Madinah. Tuan-tuan tengok tempat Madinah, tengok betul macam ni, ke kiri itu ada satu tempat bernama Yambuk. Jadi dia ni belayar 30 orang, mana kru dia tu besar, kapal tu besar. Kapal tu besar. Dia maknanya dia tepis. Maknanya dalam bahasa Inggeris dia tepis. Mana 30 orang, dia belayar heading dia ke timur. Ketika dia heading ke timur, dia lost dia punya heading. Dia hilang, hilang. Dia punya heading hilang. Dan dia bekalan air pun habis, jumpa pulau, pergi ke pulau tu, tengok ada satu binatang yang dia tak kenal, tak pernah tengok. Nama binatang tu dalam hadis yang disebut Jassasah. Binatang berbulu yang tak kenal mana kepala, mana ekor. Tiba-tiba binatang ni bangun boleh bercakap dengan bahasa yang boleh difahami. Dia kata, kau daripada mana? Daripada tanah semenanjung Arab. Mari jumpa satu orang. Dibawa pergi ke satu pulau. Mana dekat pulau tu ada satu gua masuk, ada satu orang badan besar tinggi. Orang tu memperkenalkan diri dia Dajjal. Jadi kalau ikut hadis Nabi, Tamim Ad-Dari heading di ke timur. Bagi orang-orang Yahudi, kebangkitan Dajjal daripada timur. Dan kalau kita tengok Thousand Island, belah mana kita sedang? Heading timur, beribu pulau, belah mana kita sedang? Saya tak nak obses kata bahagian Nusantara. Terutamanya dekat Kelang, tak saya tak nak begitu. Maksudnya, pulau-pulau ni belah Nusantara kita. Benar, saya kata Nusantara ada 2 tanah, tanah Jawa dengan tanah Melayu. Melayu Archipelago dengan Jawa Archipelago. Maksudnya saya tuliskan. Dan dia yakin kedatangan. Kita kebangkitan daripada timur. Dia kedatangan daripada timur. Jadi apabila Dajjal datang daripada timur, kemudian Dajjal ni dia akan bergabung dengan orang Yahudi daripada Isfahan. Dalam hadis yang disebut, ada 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan. Saya baru balik daripada Parsi, daripada Isfahan beberapa bulan lepas. Saya pergi tengok sinagog. Sinagog ni istilah untuk masjid atau surau. Saya pergi ke situ. Dan memang komuniti di Isfahan memang sangat kuat. Dibandingkan di tempat-tempat lain. Kuat pun memang berpegang dengan dia punya dia punya amalan-amalan dia. Betul sekali. Saya ceritalah sikit lagi salimlah walaupun tak bernafas. Misalnya betul. Bani Israel bermula dia balik semula pergi ke Jerusalem zaman Nabi Musa AS.
kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi ya. 1400 tahun sebelum Masehi kurang lebih. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu masa. Ketika itu Jerusalem nak kena serang dengan satu orang raja. Nama raja itu adalah Jalut ataupun besi bahasa Inggeris Goliath. Jalut atau Goliath. Lebih kurang 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi namanya Bani Israel pun doa, Nabi-Nabi Bani Israel doa, minta Allah datangkan satu orang yang boleh mimpin. Maka Allah tunjukkan Bani Israel, namanya Talut. Namanya Talut kan? Jadi maknanya satu orang petani, Bani Israel, satu orang petani yang Talut. Maka Talut itu pun berperang dengan Jalut. Maka dalam peperangan itu yang side by side, yang betul-betul sama dengan Talut ni adalah satu orang budak kecil belasan tahun. Nama budak ni Daud. Sebab tu kalau bahasa Inggeris, kisah ini dipanggil David and Goliath. Waktu dah berhadapan dengan Jalut, Talut dah tak lakat dah. Dulu raja perang ni, dia perang semua, betul senang. Memang betul-betul perang, bukan duduk kat belakang. Dia bila dah berhadapan tu, dia dah penat dah. Dia kata, Daud, sekarang ni aku harap engkau. Pendekkan cerita, Daud berjaya bunuh Jalut. Maka ketika itu, maka Talut jadi raja. Talut mengahwinkan anak perempuannya dengan Daud, Nabi Daud Dan ketika Talut meninggal, Nabi Daud jadi raja. Bermulalah raja Bani Israel. Bani Israel dulu tak ada raja, bukan raja tau. Zaman Nabi Daud, raja pertama. Kemudian lahir anak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Bani Israel lah. Kemudian pendekkan cerita selepas zaman Nabi Sulaiman, anak-anak mereka semua raja. Sampailah satu orang raja daripada Iraq, namanya Nabucodonosor. Pernah cerita kepada Sulaiman, Papa Salim jangan dibunyi dia. Nanti baru carilah. Nabucodonosor ni satu orang raja, dia ada beberapa mimpi. Dia dapat tahu di antara Bani Israel boleh tafsir mimpi. Nabi yang boleh tafsir mimpi ini, nama Nabi itu Nabi Daniel. Jadi ada dua sejarah. Satu Nabi Yusuf sebelum itu lagi. Yang kedua Nabi Daniel. Maka dijemput Nabi Daniel datang ke Babylon. Nabi Daniel tak nak dia serangnya Jerusalem, hancurkan Jerusalem. Kemudian bawa semua Bani Israel termasuk Nabi Daniel dan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli antara 20 Nabi yang disebutkan Quran. Nabi Daniel tak disebut. Nabi kan 154,000. Nabi Zulkifli disebut. Maka duduklah menjadi hamba beberapa tahun dekat Babylon. Itu yang orang asal petang-petang orang nyanyi. Kita pernah dengar tak nyanyi On the River of Babylon? Itu lagu dia orang tu waktu dia orang kena tawang menjadi hamba di Babylon. Okay. Kemudian ada satu orang raja daripada Parsi. Nama raja ni Cyrus the Great. Cyrus the Great serang Babylon, kalahkan Nabucodonosor. Bebaskan Bani Israel dan bantu Bani Israel bangunkan Jerusalem. Bantu Cyrus the Great. Ikut sebahagian ulama sirah, mereka berpendapat Cyrus the Great inilah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Cyrus the Great ni tahunnya 586 sebelum Masehi. Sebelum Masehi, kemudian dia bebaskan Bani Israel. Sebagian kecil Bani Israel kata, okeylah Cyrus, kami ikut kamu balik ke Parsi sebab terima kasih kami dah berkhidmat kamu di Parsi. Sebagainya duduk di Parsi. Maka ketika Cyrus dah tak ada, tekanlah Bani Israel yang berada di Parsi ini duduk di Parsi sampai sekarang. Tempat mereka duduk itulah namanya Isfahan. Kenapa tak? Sebab itu Nabi SAW sebut Yahudi dengan Isfahan ini yang akan menjadi hidup kepada Dajjal nanti. Sebab Yahudi tempat lain, Jerusalem ke mana dah kena halal lah, kena bunuh lah, kena apa. Yang kekal preserve dia punya ajaran adalah yang Yahudi di Islam. Islam
atau di Parsi tak kena halau, tak kena apa. Situ. Yang daripada Jerusalem tak kena Rom lah, dengan apa lah, tak kena halau dan sebagainya lah. Hanya dekat di Isfahan. Okey, jadi kita kebangkitan daripada timur. Dia kedatangan daripada timur. Sekarang ni Netanyahu terang-terangan sebut kita telah membuat persediaan untuk membina tempel ketiga dan akan datang Masayah. Masayah itu Dajjal lah. Dan dia pun menunggu kedatangan Masayah. Terang, dia dah terang sebut lah. Terang dia sebut lah. Bismillah. Okey, pada sebab yang kedua. Di antara kedatangan dan kebangkitan. Okey. Bab yang ketiga, saya nak cerita mengenai dua orang Al-Masih. Apa maksud Al-Masih? Masih ni daripada masaha. Masaha dalam bahasa Arab ni maksudnya menyapu. Famsahu, maknanya sapulah. Mana biru usikum, rambut kamu ni. Ambil untuk kan? Maksudnya masaha. Jadi maknanya Nabi seorang yang ada nama Al-Masih adalah Nabi Isa. Seorang lagi Dajjal. Kenapa digelar Al-Masih? Sebab dia punya kelebihan ada di tangan dia. Sebab itu kenapa Nabi Isa ketika ditangkap, kenapa tak diikat, dibakar? Membakar orang yang kena hukum ni, blamer orang mandiri. Kenapa tak digantung? Gantung juga blamer ketika itu. Kenapa tak dipancung? Pancung juga terkenal salah satu hukuman. Kenapa disalib? Salib tidak beberapa terkenal. Supaya tangannya itu tidak bertemu. Kalau tangan ini bertemu, dia boleh membuat sesuatu. Sebab Nabi Isa, dia punya mukjizat berada di tangan. Dajjal juga sama, dia ada di tangan. Sebab itu apa ada pada Dajjal, ada pada Nabi Isa. Dajjal, Nabi Isa boleh turun ke hidangan dari langit, Dajjal boleh turun ke hidangan dari langit. Nabi Isa boleh hidup orang mati, Dajjal boleh hidup orang mati. Nabi Isa boleh mengubah penyakit-penyakit yang pelik, Dajjal boleh mengubah penyakit-penyakit yang pelik. Jadi dua-dua ni. Jadi maknanya ada dua figura akhir zaman yang bergelar Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi adalah Nabi Isa AS. Dan itu adalah dalam hadis Nabi di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Mana benda itu mesti akan berlaku. Tapi kita sebagai Islam jangan takut. Yang pertamanya, sebelum datang Dajjal, datang the last commander of Islam, yaitu Imamul Mahdi. Imam Mahdi ini the last commander of Islam. Dia akan pimpin seluruh umat Islam bersatu dan juga dia akan menunjukkan negara-negara kafir itu. Ada kemenangan round pertama Islam dulu. Jadi the last commander of Islam maksudnya akan memimpin umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi dah menundukkan orang kafir semua, ketika itu maka keluarlah Dajjal. Maka ketika keluar Dajjal, jangan takut dan juga bimbang, sebab Nabi dah bagi kita macam mana cara kita nak berhadapan dengan fitnah itu. Yang pertama Nabi kata, jangan cuba-cuba nak jumpa Dajjal sekuat mana iman kita. Sebab fitnahnya sangat besar. Kalau tak jangan mayah, kita sangat besar. Maka ketika itu umat Islam, maknanya yang dipimpin oleh Imam Mahdi memang berperang. Yang lain-lain maka jagalah iman masing-masing. Dan ketika itu tuan-tuan sekalian, banyak umat Islam kelaparan ketika itu, susah sangat. Maka Nabi kata ketika itu, antara yang mengenyangkan adalah zikir. Zikir mengenyangkan. Lepas kita daripada sekarang kita ada zikir. Okey. Dua sudut hadis ini dibaca. Yang pertamanya, zikir itu mengenyangkan secara kelebihan, maulah. Secara kelebihan Allah bagi, zikir itu mengenyangkan. Zikir itu menghilangkan haus. Tapi realiti ini tuan-tuan sekalian, tentang abang-abang ayah saya sekalian, kalau kita ada majlis tahlil, baca Yasin, kemudian tahlil, la ilaha illallah, haus ke tak haus? Apa bilang? Tapi hadis ini dia jadi kenyang, dia jadi hilang haus.
Hadis sudut pertama, kelebihan ketika itu. Kelebihan itu apa? Baru boleh kenyang dengan zikir. Boleh hilang haus dengan zikir. Yang kedua, kata sudah hadis ini baca. Yang kedua adalah kenapa tidak lapar? Kenapa tidak dahaga? Okey. Tuan-tuan, ketika seseorang itu diuji, dia akan jatuh kepada al-hammi wal hazan. Al-hammi wal hazan. Al-hammi maknanya kesedihan yang lepas. Maknanya the grounded dengan benda-benda yang lepas, dia jadi sedih. Bahasa modernnya depression. Benda-benda depression ni orang grounded dengan benda-benda lepas. Tentu pernah tengok tak orang depression? Tak boleh buat apa-apa. Duduk menangis, duduk kucing gigi, apa semua, fikir yang bukan-bukan. Al-hammi. Al-hazan, kesedihan, iaitu benda yang merisaukan sekarang dan akan datang. Al-hazan. Bahasa moden dia anxiety. Anxiety, kerisauan melampau. Ada orang pernah tengok tak? Ataupun tuan-tuan depan-depan saya pernah tak kena anxiety? Ada orang kadang-kadang dia kena anxiety. Waktu PKP dulu kena anxiety. Orang kena anxiety ni, dia kadang-kadang kalau kena panic attack atau anxiety attack sampai tak boleh bernafas. Atau sesak nafas. Macam bangunan macam nak runtuh. Rasa macam nak mati. Rasa macam nak mati. Depression rasa nak bunuh diri. Anxiety rasa nak mati. Rasa macam tu. Depression itu macam tak guna. Itu depression. Anxiety ni rasa macam nak mati. Tapi salah faham. Dan orang yang anxiety sama juga. Duduk rumah pemenang, tak ada apa, risau, tak urus. Ketika Dajjal datang, benda ini akan berlaku. Orang risau sangat. Orang rusing sangat. Ketika itu Nabi suruh berzikir. Sebab berzikir akan menghilangkan al-hammi wal hazan. Kalau kepala dah lapang, kepala dah tenang, boleh berfikir dengan waras. Tak ada makan ni. Macam kita tanam ubi ke tanam apa tu, jadi kenyang dengan asbab usul. Jadi kita harus sudut. Satu memang secara mukjizat atau secara ma'unah tu, kalau dia kenyang. Yang keduanya, dengan cara hilangnya kerusian, yang akhirnya kita boleh berfikir dengan waras. Memang tak Dajjal, kata anak-anak yang nangis. Dia dah, anak ubi, berapa hari dah besar, dah boleh makan. Langsung cucu. Kita barang-barang. Jadi orang boleh berfikir dengan waras. Itu sebenarnya kalau kita pening ke, risau ke, jangan lupa zikir. Zikir akan memberi kenyangan. Dan juga memberi kita hilang haus, dahaga dan haus. Dan jalan lebih ketenangan. Okey, jadi maknanya Dajjal kalau datang, pertama, kalau yang dah kebutuhan sambil mati, kena pegang. Kalau tak, memang zikir, kemudian tenangkan diri, pertahankan keimanan. Anidu al-masih. Muslimin dan muslimat yang telah sekalian. Okey, bab yang terakhir pada hari ini. Kalau boleh terakhir tapi di 2 jam juga bahasanya. Okey, bab yang keempat. Teruslah. Bab keempat, yang membahu ummah. Yang membahu ummah. Bagi kita orang Islam, yang membahu ummah ini adalah 8 golongan. Tuan-tuan saringkan. Saya sebut satu-satu, tuan-tuan saringkan. Ummah Islamiyah didokong oleh 8 golongan. Yang pertama, kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya, ilmu para ulama. Yang ketiganya, penuh para amilin. Amilin ini pekerja. Amilin. Yang keempatnya, darah para syuhada. Yang kelima, doa para solihin. Doa para solihin. 5. Itu ulang yang pertama. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga, penuh para amilin. Yang keempat, darah para syuhada. Yang kelima, doa para solihin. Yang keenam, kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kita katakan. Yang ketujuh,
harta para agniya. Agniya ni orang kaya. Harta orang kaya, harta para agniya. Dan yang ke-8, rahim wanita solehah. Rahim wanita solehah. 8 golongan ini membahu umat. Tuan-tuan, pendekkan cerita ketika Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi grup ataupun Nabi maksudnya bangunkan 8 golongan ini. Itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali antara yang awal masuk Islam. Tapi kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang jumpa hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar, riwayat Sayyidina Umar, riwayat Sayyidina Ali, riwayat Sayyidina Utsman. Sebab apa? Nabi memang gila dia menjadi golongan pertama. Golongan kedua, ilmu para ulama. Ada beberapa orang Nabi bentuk dari orang-orang alim. Abu Hurairah bukan Islam di Mekah, Islam hanya di Madinah. Dia sempat berapa tahun dengan Nabi. Tapi kenapa antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sebab Nabi bentuk dia jadi ulama. Watak itu watak ulama. Golongan yang ketiga, iaitu pula para amilin. Amilin ini yang membangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, dan bidang-bidang fardu kifayah. Golongan keempat, darah para syuhada. Tuan-tuan boleh jumpa nama Khalid bin Walid, Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semua panglima Islam. Golongan kelima adalah doa para solihin. Doa para solihin ini tuan-tuan boleh jumpa kalau baca sejarah Islam. Dia ada satu grup, nama grup itu Ahli Sufah. Ahli Sufah ni duduk pada masjid Nabi. Nak berpegang badan tak berapa besar. Kan? Terus itu, jadi berzikir. Sebab maknanya doa itu penting. Yang keenam adalah kehebatan para da'i. Kita jumpa Sayyidina Qis, Sayyidina Khas. Kita jumpa dakwah, para pendakwah. Qusdam Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Dekat negeri Tantang sana tuan. Qusdam Ibnu Abbas. Dia adalah sepupu Nabi yang asbahan Nabi khalqan wa khuluqan. Sebiji macam Nabi. Cara pakaian dia dan watak dia, cara bercakap, cara dia senyum, cara berjalan sedikit macam Nabi. Asbahan Nabi khalqan wa khuluqan. Meninggal di Samarkand. Kemudian yang ketujuh, harta para ahliya. Tuan-tuan boleh jumpa macam mana orang-orang kaya dalam Islam yang menginfakkan harta dan wanita-wanita solehah. Ini 8 golongan yang membahu ummah. Tuan-tuan, orang Yahudi ada juga, tapi tak benar. Dia ada pertama memang digila pemimpin. Dia memang ada institut melahirkan pemimpin-pemimpin tau. Kalau bukan pemimpin yang zahir, pemimpin yang secret society. Dia ada secret society dalam Islam. Kita jangan tak sedar benda tu. Tuan-tuan pergi Penang, tuan-tuan jumpa perkuburan orang Israel dekat Penang. Cuba search. Ada kat Penang, betul? Perkuburan. Tuan-tuan pergi Poh Pangan. Poh Pangan ada Sinanjak dekat sana. Poh Pangan ni dekat Thailand. Selain dengan zahir, Benjamin Netanyahu dulu ada yang secret society. Sebab itu dia juga ada dalam Islam. Dan benda ni real. Sebab tu kita kena sedar benda ni. Sebab tu kalau dalam Islam, kalau kita tengok Islam suruh kita memang menjadi pemimpin. Bukan berupa pemimpin, mentaliti semua mentaliti pemimpin. Surah Al-Furqan ayat 74. Salin surah tu. Surah Al-Furqan ayat 74. Allah sebut bagaimana orang beriman itu diberdoa waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami di kalangan orang beriman itu pemimpin. Pemimpin yang mentaliti pemimpin, bukan mentaliti rendah-rendah. Bukan mentaliti rendah, mentaliti semua pemimpin. Semua pemimpin. Kalau depan saya ini semua mentaliti pemimpin, tak nak bergosip, sentap-sentap, mulut lantang, tak ada, semua berakhlak. Kita jadi satu society masyarakat yang luar biasa hebat. Antara kita yang ada mentaliti pemimpin, kita lantik satu orang menjadi pemimpin kita. Masya Allah, hebat. Itu Quran ajar kita tu, dan kita betul dulu.
Kita kena tepi dalam bergosip, dengan otak, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan akhlak. Dengan waja'alna lil muttaqina imama. Ingat tak kata Sayyidina Umar? Salim dah, tapi yang sempat salim. Sekumpulan kambing dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan. Sekumpulan kambing dipimpin oleh singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh kambing. Betul apa? Betul. Sekumpulan kambing dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Betapa penting pemimpin, mentaliti pemimpin. Banyak sekarang pemimpin bukan mentaliti pemimpin. Pemimpin mentaliti humble. Betul sekali. Pemimpin negara Arab, isu Palestin, apa yang mereka cakap? Kenapa sampai habis Nabi sebagai akhir zaman pokok-pokok dan batu-batu boleh bercakap? Sebab manusia tidak bercakap. Sampai puluhan pokok bercakap, ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, ini Yahudi tak kafir. Berapa pemimpin yang melindungi Yahudi? Di mana yang dipimpin? Sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Cuba kamu bayangkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa. Itulah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin. Mentaliti pemimpin dengan sunnah. Tak ada nak mentaliti rendah-rendah, nak bergosip, mengumpat, tak ada. Mentaliti pemimpin. Semua cara berfikir besar, jiwa besar, memaafkan, berjuang, mengorbankan harta. Mentaliti pemimpin. Dan di antara situ ada satu orang pemimpin. Itulah yang telah dilahirkan oleh Rasulullah SAW. Yang akhirnya dapat mengalahkan Rom dan juga Parsi dan dapat mengislamkan dua laluan rempah dan laluan suku. Jadi Yahudi dia ada institut untuk pemimpin ya. Dari golongan pertama. Golongan kedua kita orang Islam adalah ada ilmu para ulama, dia juga ada sekolah-sekolah dia. Dipanggil rabbai dia. Sekolah-sekolah jurusunan itu sekolah rabbai dia. Rabbai ini istilah imam untuk orang Yahudi. Memang mana-mana dan dia memang hantar kepada Islam. Orang Yahudi di US, di UK, di berapa? Saya jumpa anak kecil-kecil ni. Itu dari mana? Saya terayatkan US, di UK, daripada mana-mana. Tapi kita bersekolah hafiz lah. Sekolah hafiz. Sebab melahirkan golongan kedua. Golongan ketiga kita tu, kalau para aminin, mereka juga ada. Tentang syas kejap lagi, dipanggil antaranya golongan yang terkenal Kibbutz tu golongan yang very fokus bangunkan badan security food, makanan. Maknanya dia memang dia tak kisah kepada tinggi ke apa, memang dia petani. Dan kebetulan pertanian di Israel tu tinggi teknologi. Dulu kalau waktu kecil-kecil, sampai siapa yang umur sebaik saya lagi, yang muda-muda lagi gitu dia. Maknanya kalau pernah perasan dah satu limau Jaffa orange itu Singapore soalnya. Jaffa orange itu diberi Israel. Lepas kita tahu kita tak beli dah, tak masuk dah kat sini. Jaffa orange. Jadi teknologi kalian mengerti. Golongan keempat kita ni darah para syarat, dia juga ada konsep itu. Sebab itu kalau sekarang dia ada IDF, Israel Defense Forces. Dia juga ada konsep begitu. Walaupun dia bangsa penakut, kita ada cerita dia adalah bangsa penakut. Kemudian yang kelima apa? Doa para solihin. Yang kelima doa para solihin. Doa para solihin dia orang ada juga. Maksudnya dia punya wali-wali juga. Sentos dia lah. Sentos sen kan. Dia juga ada wali-wali dia. Jadi wali-wali ini yang dealing dengan benda-benda kerohanian. Dan dia percaya sihir-sihir Iraq. Saya pernah cakap dulu nama Eric Sharon kan 5 tahun
Oh, punya perubatan tinggi, kau tahu dia dah brain dead, dia dah otaknya mati. Apa sahaja kau nak jaga tak? Dia kena sihir orang Islam. Seperti yang semua pernah ubah. Lepas 5 tahun istiadat mati, dia kata, macam? Oh, sihir orang Islam kuat, kita boleh lawan sihir orang Islam. Sebenarnya dua solihin dia macam golongan yang jadi perhani-perhanian lah. Kena sihir. Golongan ke-6 kita apa? Kehebatan para da'i. Ini dia tak. Sebab da'i hanya ciri umat Muhammad SAW. Quran sebut punya tu. Kalau kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat. Apa beza kita dengan umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman? Kita adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini jangan tinggal. Paling kurang pada anak cucu kita. Jangan tak berani nak menegur isteri bapa. Jangan tak berani nak menegur anak-anak. Tapi ustaz sepatah sekali 10 patah berjawab ustaz. Tak apa. Kita menegur bukan nak mengubah dia. Kita menegur kerana Allah suruh menegur orang yang salah. Ini betul niat. Niat tak betul. Kita nak tegur tu semua nak ubah dia. Memang kita tak mampu saja. Betul akhirnya kita tak menegur. Orang tak bantu kita. Kita kan ada pantun kan. Apa guna yang pergi ke benda jika tidak menanam padi? Apa guna rezeki pinggang kalau Tuhan takutkan diri? Dari pantun. Jawab pula. Bukan tak mahu menanam padi sambil menanam makan. Bukan kami takut kepada bini, tapi bini itu rupanya menakutkan. Jawab pula. Jadi kat cerita ini amal makruf syirik umat Muhammad. Tak kepada umat lain. Lepas tu jangan tinggalkan ciri umat Muhammad. Golongan ketujuh apa? Harta para agniya. Ini dia ada. Dia adil. Dia punya rangkaian bisnes satu dunia manusia. Kita dah menyumbang kepada apa-apa ekonomi dia. Buy last. Boykot mungkin orang pelekeh, orang main orang mungkin Islam, kawan-kawan kita mungkin Islam, mungkin mempelekeh-lekehkan. Urusan boykot kalau sekejap. Buy last. Selagi mana aku jumpa Islamnya, aku beli barangnya. Buy last. Dan yang terakhir, apa dia? Rahimahullah. Ini kita. Orang dia memang berbeda pegawai bersinar ni sangat besar. Sebab itu orang Yahudi satu-satu bangsa di dunia keturunan daripada emak, bukan daripada bapa. Keturunan daripada emak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Jawa daripada Bani kahwin dengan orang Israel daripada Jerusalem, anak tu bukan anak Jawa, anak tu anak Israel Jerusalem. Keturunan daripada emak. Sebab apa daripada emak? Sebab dia banyak tak tahu bapa satu. Lepas tu dia satu bangsa dan juga keturunan daripada emak. Antara yang usaha bahasa dunia. Yang lain semua adalah kedua. Kita tahu apa itu. Kita tahu apa itu. Bapak itu satu. Atau orang berislam pun apa nama? Anak lelaki satu. Son of satu-satu. Dia daripada emak. Dia dua benda. Dia tak ada jabatan tardani dan dia tak ada wali soleh. Kita 8 golongan yang membawa ini. Dalam golongan ini satu atau 9, 8 golongan kita semua. Kita semua. So berperanan dengan peranan tuan-tuan sekalian semampu dan semaksimal mungkin. Kalau depan saya ada pemimpin, pimpin betul masyarakat. Jangan, dan kita semua ingat, kita kena naikkan mentaliti kita sebagai imam, sebagai pemimpin. Hidup jangan bangunkan topeng. Hidup jangan bangunkan topeng, bangunkan pribadi. Kalau kita membangunkan topeng, kita takkan boleh jadi imam. Kalau kita membangunkan topeng, kita takkan boleh jadi pemimpin yang bagus. Hidup kena bangunkan pribadi. Orang yang membangunkan topeng, yang paling dia risau apabila topengnya tertanggal daripada muka. Tapi Islam sudah kita bangunkan pribadi. Salah, minta maaf. Bangunkan baik diri. Mungkin 8 golongan. Kalau tuan-tuan berada dan bidang perniagaan, niaga betul-betul. Dan jangan lupa bayar zakat. Jangan lupa infak. Jangan lupa
sedekah, jangan lupa buat hibah, jangan lupa bagi hadiah pada benda yang Islam ajar pengurusan harta. Kita boleh bantu Palestin, semasa boleh, saya berdoa, bantu. Boleh keuangan, boleh apa, golkot, boleh bagi keuangan, boleh jangan bagi orang musuh ada keuangan, jangan bagi. Benda yang bias ni ada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi beli telaga, orang Islam selagi mana ada telaga Muslim, tak akan pergi kepada telaga Yahudi. Nabi tak cakap pun, tak jumpa berboykot tak. Tapi selagi mana tak penuh sini, belilah kesan tak pun. Tapi selagi mana telaga ini ada, pun telaga ini. Akhirnya, menggulung tikarkan ekonomi Yahudi. Ini benda yang kita buat. Muslimin dan Muslimat. Jadi saya rasa saya dulu lah 4 bab kelas sebelum akhir. Sebelum akhir, kita ada satu kelas. Minggu depan tak ada, saya tak dekat Malaysia lagi. So, satu minggu satu lagi. Dan insyaAllah, tapi yang penuh ada sijil kedatangan dia. Maksudnya, betul belajar pasal Palestin ibarat menjadi dipanggil Guardian of Al-Aqsa. Nanti dekat sijil itu saya betul Guardian of Al-Aqsa, penjaga Al-Aqsa. Penjaga Al-Aqsa. Benda itu bukan saya suka lagi. Imam Al-Aqsa dia lancarkan program itu pada 2016. Nampak tu? Nampak Malaysia ni. Guardian of Al-Aqsa. Penjaga Al-Aqsa. Tapi bukan Guardian of Al-Aqsa sebagai title kepada saya, bukan sebagai betul-betul hati yang faham. Faham tu tanah wakaf, faham betul-betul di sana itu Yahudi pun ada gerakan dia. Sama ada yang zahir ataupun yang gelap kita tak nampak. Yang secret society dia. Dia bila kita faham itu, kita tak jatuh ke zon selesa. Kita selesa berwaspada dan bersedia. Dan selesa bangunkan diri kita. Apa yang itu. Oke, sekian saja aku qauli ma sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin ya fawzan mustaghfirin wa ya mujahidatan ta'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, kami ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bertolong kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah saudara-saudara kami yang berada di Palestin, ya Allah. Bertolong urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Berikan ketabahan kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami semuanya kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah. Kasihanilah kaum muslimin sekalian, ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. غفر الله منكم. لا منكم تقبل يا